Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di penghujung bulan Syaban dan semakin hampir dengan bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan mula berpuasa kalau tak silap hari Ahad 1 Ramadan. Hari ini hari Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, 3-4 hari lagi dah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dengan sempurna insya-Allah. Dan pada minggu lepas kita telah perbincangkan sedikit berkaitan dengan persiapan kita menyambut Ramadan. Ada beberapa perkara, beberapa tip yang kita telah bincangkan pada minggu lepas dan berkaitan dengan persediaan kita untuk menghadapi Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin insya-Allah. Dan malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan Ramadan. Kita cuba bincang sedikit malam ini berkaitan dengan Ramadan yang kita akan tempuhi ini. Kita cubalah menjadikan Ramadan kita ni Ramadan yang paling baik, Ramadan yang berkualiti, Ramadan yang paling comel bagi kita. Dan lagu mana tu? Jadi kita cubalah dan isikan pengisian dalam Ramadan itu dengan benda-benda yang berkualiti. InsyaAllah kalau kita isi benda-benda baik Ramadan, maka insyaAllah Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Jadi malam ini kita cuba bincang secara ringkas berkaitan dengan beberapa perkara yang kita perlu isi dengan sebaik mungkin dalam Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Jadi yang pertama, bila kita masuk Ramadan, benda kita kena jaga sekali, benda kita kena ambil berat sekali ialah berpuasa. Berpuasa bulan Ramadan. Tak lagi dah. Bila masuk bulan Ramadan, yang pertama sekali ialah puasa. Sebut Ramadan, puasa. Ramadan, puasa. Dan kita telah berpuasa berapa kali dah? Dah berapa puluh tahun dah. Start pada kita balik sampai sekarang kita berpuasa, puasa setiap tahun. Jadi cubalah kita puasa tahun ni, kita cuba puasa yang terbaik, yang berkualiti bagi kita. Lagu mana? Yang pertama sekali kita cuba puasa kita ni puasa zahir dan puasa batin. Puasa zahir dan puasa batin. Bukan puasa setakat hak luar sahaja, bahkan dalam pun kita kena puasa juga. Kau kita semaya lah. Kita semaya dia nak anggota kita pun semaya, hati kita pun semaya. Barulah sempurna semaya kita. Sekadar kita semaya Allahu Akbar comel dah, tapi hati lalai, maka tak sempurna solat kita. Begitulah dak puasa. Kita nak kita berpuasa zahir dan puasa batin. Zahir ni kita puasa tak makan tak minum. Kita menjaga daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita jaga sungguh. Padahal benda makan ni halal, tapi tak boleh buat boleh puasa. Minum halal, tak boleh buat boleh puasa. Sebab Allah haramkan daripada subuh sampai maghrib. Kalau kita buat, batal puasa kita. Dan benda-benda lain tak boleh membatalkan puasa. Hak ni dia panggil puasa zahir. Hak kita nak puasa batin, puasa jaga segala panca indera kita. Bila kita jaga panca indera kita, puasa kita ni ada ruh. Puasa kita ni ada ruh. Jaga hak benda hak bukan membatalkan puasa, mengurangkan pahala puasa. Kita jaga kepercayaan kita, jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Mulut ni kena beringat. Boleh puasa ni kena beringat semua, jaga mulut. Bukan jaga mulut tak saya makan, jaga mulut tak saya kecek benda tak comel. Tak mengeluarkan kata-kata yang boleh mengurangkan pahala kita. Kecek lawa, boleh puasa. Duk menipu orang, boleh puasa. Duk ngopak kat orang, boleh puasa. Duk maki orang, duk kecek benda tak comel. Duk cakap benda-benda kecek, benda-benda lucu. Benda-benda tak comel. Duk kata ikut Allahu Akbar. Sedangkan syaitan tak ada boleh puasa. Kita kecek benda huduh ni, mari dia syaitan.
pengung, gelo, babi, mata macam-macam kalau kita marah kok okay. Nah, kadang-kadang ngopak kok okay. Syaitan belaka tu. Tapi Ramadan syaitan tak ada. Tapi kita tubik lagi benda tu. Ni dia boleh mengurangkan pahala puasa kita. Tak dia panggil, tak kita tak puasa, tak batil. Dan itu baru mulut. Telinga. Tak kecek kawin dengar ya. Tak do bulak dok melikung molek dok dengar orang mengopak kawin dengar ya. Cukup juga. Tak, cukup juga. Kawin tak mengopak, kawin dengar ya. Cukup juga. Nah, orang lain mengopak kita jangan dengar. Telinga. Tak, jangan kita dengar perkara-perkara yang haram, yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Mata kita jangan melihat benda-benda yang haram, benda-benda yang tidak halal, benda-benda yang tak mengurangkan pahala puasa kita. Tak, perut kita kena beringat juga. Perut tak makan dah sebab puasa. Tapi bila buka puasa dia makan benda haram. Bukan makan benda haram, sumber daripada duit haram. Dia tak makan buka puasa dengan bewok dah, tak ada. Nah, kita buat sup bewok tak ada. Tak, cuma sumber daripada benda yang haram. Kena beringat. Tak, kita beli makanan buka puasa ke anak bini kita tu dengan duit haram. Allahu Akbar. Kita puasa sehari tu ibadat dah. Tiba-tiba kita buka dengan benda haram. Makan nasi, makan ayam pericik. Nah, makan kuih, makan air tepu sebagainya. Tapi duit hak beli tu, duit haram, kena beringat. Masuk dalam perut benda haram. Jadi kita kena beringat, kita kena jaga anggota kita, panca indera kita, biar puasa kita puasa zahir dan puasa batin, dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Kita buat sungguh-sungguh. Tak, sebab Nabi sebut man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dia mengharap pahala pada Allah ya, maka Allah akan gugur dosa dia. Hak lepas-lepas. Mana kita kena puasa ni, puasa sungguh. Sebab puasa kita kena ingat dia kait dengan perut. Dia kait dengan perut. Benda nak melemahkan nafsu kita, nak didik kita, nak tarbiyah kita. Sebulan kalau kereta kuat dah duk jalan masuk bengkel sebulan. Nah, duk jalan rata kereta ni. Duk muat orang dah kau ni lah kau tu lah, Allah tak sabih langsung. Tak ni dia nak sebulan masuk bengkel, cuci semula. Nah, biar tubik Ramadan tu kita jadi orang lain, jadi orang tak ada sikit rabuk dosa. Begitulah kereta saat ni pun bila tubik pada bengkel, Allah sedap bawa weh. Nah, lagu itulah kita dia nak kita berpuasa, dak biar kita puasa dengan penuh kesungguhan, dan kita berpuasa dak cuba kita mengawal nafsu kita dan rangsangan syahwat kita, biar dak mengurangkan perkara-perkara yang haram. Boleh puasa kena jaga lah kau. Bukan jaga setakat makan minum. Kita nak puasa yang comel, yang kualiti ni, dia kena jaga habis. Tak, kalau retina pakai dia kena jaga boleh puasa. Tak, puasa dah, tapi tu bik kedah pakai seksi. Tak, pakai baju ketat, pakai baju lengan pendek. Itu boleh mengurangkan pahala puasa dia. Tak, duk jual bazar Ramadan, tak pakai tudung. Nah, kita belilah tu comel, kita beli hak ni. Ada. Kalau ada orang jual tak pakai tudung masa beli. Kisah lagi hak jujur sikit pakai tudung. Kadang-kadang tak semaya dah jual pasal Ramadan ni. Orang duk biasa dia tak cara dah. Duk pakai ye ke apa, tak cara bel lah, tak cara semaya lah. Nah, kita kalau boleh jaga, nak kualiti, nak puasa biar dapat puasa yang terbaik ni, kita kena jaga habis. Nak tinggal benda maksiat. Dan perkara dunia ni kita biar kurang sikit, kita lebih kepada akhirat. Tak ada masalah, nak hijau boleh, tak ada masalah. Cuba jangan tumpu sangat kepada dunia.
Saya nggak tinggal akhirat. Dan itu yang pertama, insya-Allah kalau kita jaga puasa kita, biar puasa yang baik, puasa zahir dan puasa batin, puasa dengan sungguh, puasa dapat kontrol, dapat kawal nafsu kita, dapat merendahkan rangsangan syahwat kita, dan kita semakin aktif buat ibadat, insya-Allah puasa kita puasa yang berkualiti. Ini yang pertama, kita jaga puasa kita comel. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ulama mengatakan untuk kita mendapat Ramadan yang berkualiti, kita cubalah hidupkan ataupun kita amalkan, iaitu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bulan puasa ni kita kena ingat bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Allah pilih Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan inilah bulan yang Allah diturunkan padanya Al-Quran. Bila? Malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Bulan puasa sebulan ni Allah pilih satu malam turunkan Al-Quran. Turun sekaligus. Ada orang tanya, Ustaz, lepas tu hak Nabi turun 25 tahun tu. Tak, malaikat Jibril waktu turun tu, hak ni dia panggil turun sekaligus. Daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia. 30 juz. Daripada Lauh Mahfuz waktu turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni rumah ibadat hak paling suci atas langit dunia. Waktu turun sini 30 juz, barulah malaikat ambil sikit-sikit turun Nabi. Waktu turun sikit-sikit secara beransur-ansur. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Waktu turun sekaligus mula-mula tu malam Al-Qadar, iaitu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini merupakan bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Sebab itulah Nabi kita bila masuk Ramadan, dia kuat baca Quran. Dan malaikat Jibril setiap kali bulan Ramadan dia turun. Dia turun bertadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar Quran dengan Nabi. Dia menghadap Nabi, Nabi baca, dia dengar. Dia baca, Nabi dengar. Kalau salah, tegur. Dia panggil tadarus, belajar Al-Quran. Sebab itulah sunnah Nabi bulan puasa ni kita bertadarus Al-Quran. Kalau kita boleh baca ramai-ramai berjemaah, kita baca. Tak boleh ramai-ramai baca dengan keluarga rumah pun tak apa. Tak boleh juga seorang pun tak apa. Kalau boleh kita boleh baca, kita belajar pula. Tengok tafsir dia, betul tajwid dia, insya-Allah lagi comel. Kalau boleh menghadap tok guru, kita baca, biar betul tajwid. Lepas tu biar belajar ilmu betul. Lepas tu jaga adab-adab Al-Quran. Dan kalau ada tok guru, kita suruh dia semok. Kamu nak baca Quran, boleh tolong betul sikit. Tu dia panggil tadarus. Jangan marah pula. Orang tegur banyak malah aku. Maknanya kita cubalah bertadarus Al-Quran. Sebab bulan Ramadan ini merupakan bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Sebab itulah bulan puasa ni kita kena ingat. Nabi kata, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Bulan puasa Nabi kata ramai bulan puasa tapi tak boleh ke satu. Mereka lapar dahaga saja. Kau tak adilah. Dia puasa dia buat maksiat. Patut ibadat tak buat, Quran tak baca. Ibadat sunat tak tambah. Dia hanya setakat lapar dahaga saja. Hak ni hak rugi. Tak rugi hak ni. Dan oleh itu cubalah kita yang pertama tadi, kita cuba jaga puasa kita biar puasa yang paling comel, yang sempurna, puasa zahir dan batin. Yang kedua, cubalah kita bertadarus Al-Quran. Kita baca Quran, baca sendiri pun tak apa. Bukalah Quran. Quran ada belakang rumah. Buka baca. Kalau kita jadi raja, baca banyak sikit. Tak raja mana. Sekadar kita boleh ngakak-ngakak pun tak apa. Orang hak baca laca ni, dia boleh soal pahala. Orang hak baca ngakak-ngakak dua pahala.
Baca lancar ni setengah je sejuh dah. Tak, setengah je. Allah, sejuh. Kalau orang tahfiz 20 minit sejuh dah. Tak, sementara je. Kalau orang biasa awam ni kok setengah je lah. Tak, kalau orang lama sikit sejam. Tak, kalau orang ngakak, tak, setengah je tu baru salah. Baru muka surat. Tapi dia banyak pahala ya. Apa? Walaupun dia tak boleh baca, dia usaha juga. Dia boleh pahala usaha. Dan kita kena ingat, Quran ni satu huruf 10 pahala. Satu huruf. Quran banyak huruf. Kalau alif lam mim 3 huruf, 30 dah. Hak tu kalau hari biasa boleh puasa Allah ganjar lagi. Jadi cubalah kita perbanyakkan membaca Al-Quran, insya-Allah ia akan keluarlah natijah takwa tadi. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Takwa ni lah dipanggil berkualiti, hak comel, hak kita nak. Itu yang kedua, cubalah kita jaga jelah jangan tinggal sepanjang Ramadan ini membaca Al-Quran. Tak sekodarlah berasa lepas subuh boleh baca. Lepas subuh ngantuk kita baca, lepas maghrib ke, tak ada lepas isya ke, ataupun kita ambil lepas asar ke, tak kisah. Sebelum buka puasa ke kita ambil lah. Tak sekadar. Tak, kalau tu imej ni terawih baca panjang, alhamdulillah kita boleh dengar kita dia baca. Waktu boleh puasa ni setengah dipanggil tu imej hak tahfiz sebab nak dengar. Nah, kita dulu masa belajar di Mesir dulu. Di Mesir ni biasa masjid-masjidnya satu malam satu juzuk. Biasa Mesir satu juzuk aku malam ni. Ada buat 8, ada buat 20, tapi biasa buat 8. Di Mesir ni banyak buat 8 lah. Ada masjid buat 20 pun. Tapi biasanya satu juzuk. Roliknya di Mesir satu malam satu juzuk. 30 malam 30 juzuk. Ada setengah masjid satu malam 3 juzuk. Semalam 3 juzuk. 10 malam khatam. Allah Akbar. 10 malam khatam. Orang cerita kita itu sebelum tu ustaz, ada lagi satu masjid satu malam 5 juzuk. 5 juzuk, ya Allah. Maknanya dah 2 malam 10 juzuk. Ni malam khatam. Dah pokok dia ni Quran ada kepala ya, dah baca. Tapi kita tak pergilah tempat duk 3 juzuk, tak tahu masjid mana. Cuma kita duk perginya hak biasa ya, satu malam satu juzuk. Dan kadang-kadang bila masuk 10 akhir dia buat tahajud pula. Tahajud satu malam satu juzuk pula. Dia buat gitu. Dia panggil pesta ibadat. Orang Arab ni suka. Tak boleh puasa ni meriah. Dia daripada raya lagi. Boleh puasa. Itu tak, cubalah kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Seterusnya Ramadan juga, untuk mendapat Ramadan yang berkualiti, kita jangan tinggal. Kita ingat yang ketiga ni, solat tarawih. Tak, kita cerita dah minggu lepas berkaitan dengan apa ni asal usul sembahyang tarawih ni. Tak, kita kena ingat sembahyang tarawih ni hanya bulan Ramadan sahaja. Nabi sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan tak dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan ampun segala dosa dia. Mendirikan Ramadan termasuk sembahyang tarawih. Yang kata Allah tarawih pula dah. Jangan kita buat macam benda biasa, tak apalah. Pergilah. Pergi sementara taufik. Jangan buat lagu tu. Kita biar sungguh. Tak, biar kita buat dengan ikhlas. Penghayatan. Kalau boleh, semangat nak pergi tarawih. Lepas buka puasa tu tak, duduk relax ke apa. Kalau boleh mandi-mandi. Pakai baju comel, pakai minyak wangi. Nak pergi tarawih ni semangat. Kita ni gila-gila lah. Gila-gila apa dia panggil? Ya Allah. Tarawih malah aku tak. Gila sementara. Janganlah gitu. Gila sementara, jangan. 30 malam kita cubalah. Sikit takut-takut tarawih tahun ni tarawih terakhir bagi kita. Jangan.
Cubalah kita rebut peluang, kita buat dengan ikhlas dan kita buat berdasarkan ilmu yang tepat. Kita buat biar comel. Jangan buat ikut dia. Dan mentang-mentang terawih sunat ikut dia. Baca apa, maya tamat tinok tak ada tafsir lagu tu. Biar buat biar comel. Nak cepat doa kadang-kadang dah. Apa ni tak ada tak ada. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tafsir lagu tu. Takut-takut tak sah terawih kita. Kita buat letih dah. Tak, kita buat biar comel dan kita belajar. Tidak gopoh kapah atau buat sambil lewa. Buat-buat semata tu bik saokok. Suruh nak buat masuk pula. Tausi lagu tu. Berapa doa lah tak ikut dia lah. Dia 2 kali salam. 4 rakaat balik tausi. Biar cukup lah. Dah cukup kalau boleh. Awal sekali ngata email, balik sekali ngata email. Dia nak lagu tu. Tak, kecuali kita ada hajat kau tak ada masalah. Kita kena beristiqamah. Tak, 30 malam je. Dan kalau kita boleh bangun tengah malam, kita bangun pula. Bangun berqiyamul lail. Tarawih buat dah, tambah pula sekadar yang mampu. Minta-minta hajat ke apa, boleh puasa ni Allah makbul doa kita. Kita hajat ke apa, kita minta lah. Doa lah pada Tuhan. Tak, sebelum makan sahur tu. Masa tu masa yang mustajab tu. Boleh puasa pula. Tak, kalau boleh teriak, royak ngadu kat Tuhan. Tak teriak pada Allah pun tak apa. Ambil bawel tak di mata. Tak teriak. Minta dengan Tuhan. Ngadu kalau kita dosa banyak, Allah royak kat Tuhan, ya Allah aku dosa banyak ya Allah. Mengampun dosa aku ya Allah, insya-Allah. Ramadan ni Allah buka sungguh-sungguh. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maknanya Allah ni dia panggil macam Allah jual syurga dengan harga yang murah. Tak promosi nak jual syurga, nak suruh masuk syurga ni. Macam pasar raja baru buka dah. Hari tu di Maidin Tunjung lah baru buka. Seria. Apple seria sebutir. Sama. Sama, 10 sebutir. 10 sen putih. Kita dengar ke situ Allah. Tak, 10 sen putih. Apple. Ikan Apple 10 sen juga. Semua barang 10 sen belakang. Ramadan pula ketulah. Allah bui seluas-luasnya pintu ibadat, pintu pahala. Tapi tak usah rebut kita. Itu cubalah kita jaga salat tarawih, kita buat biar comel, buat istiqamah, insya-Allah kita mendapat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mendapat Ramadan yang berkualiti, insya-Allah. Okey, seterusnya bulan puasa juga kita kena ingat untuk nak mendapatkan Ramadan yang berkualiti, kita cuba perbanyakkan bersedekah. Bersedekah ataupun menjamu orang berbuka puasa kalau kita mampu. Sebab kita kena ingat Nabi sebut annan nafilah, sesungguhnya perkara sunat fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ya'dilu thawabuha thawabul faridah wal faridah fihi sam'ina fi ghairihi. Kita buat benda sunat pada bulan Ramadan bersamaan dengan pahala fardu pada bulan lain. Kita semaya sunat sana dengan semaya maghrib tak sama pahala tu. Dia lebih maghrib. Sebab maghrib ni wajib. Sunat tu sunat je. Tak, ba'diyah sana sunat. Mana kita semaya sunat, dia boleh pahala sunat. Hak maghrib pahala fardu. Tapi boleh puasa, maya sunat tu sama dengan maya maghrib sana. Maya sunat boleh puasa sama dengan semaya maghrib sana. Allahu akbar. Wal faridah fihi sab'ina fi ghairihi. Dan semaya fardu boleh puasa ni Allah ganda 70 kali ganda pula. 70 kali ganda. Tak kira lah sunat ke apa jadi wajib lah. Kita sedekah, dia jadi macam kita keluar zakat. Lagu tu lah seolah-olah. Tak kira semaya sore ke, semaya berjemaah ke, hak benda sunat dia jadi fardu pahala. Allah up sikit, upgrade sikit.
Nah. Dulu gaji 100 naik 1000. Boleh puasa ni aku 1000 gaji lah betul lah seolah-olah. Habis boleh puasa klik 100 semula. Boleh puasa lah 1000 lah betul Allah lah betul lah. Nah, boleh puasa ni aku 700 ya kamu sekali. Tapi balik puasa, habis boleh puasa balik semula. Ni gitulah seolah-olah. Nah, boleh puasa ni hak sunat jadi wajib, jadi fardu, hak fardu 70 kali 70 kali ganda. Dia kata hazihi tijarah allati la tabur. Nego ni nego tak rugi. Perniagaan yang tak rugi. Skim hak tak rugi. Skim cepat kaya hak tak rugi, hak tak nipu ni Allah sendiri ni. Macam-macam skim lah ni aku buat dah. Skim cepat kaya. Hak tipu scam macam-macam, tapi Allah ni tak. Oleh itu cubalah kita perbanyakkan bersedekah, dan sedekah kena ikhlas. Jangan riak. Duk kecek pula. Orang hamba boleh puasa sedekah seombong. Jangan duk kecek gitu pula. Hamba tiap hari buat buka puasa. Duk cerita ke orang. Tosok. Nah. Takut hilang pula pahala sedekah sana. Hamba ke Allah siap masjid buat pergi buah kurma pagi. Hari-hari bagi makan. Hamba belakon. Tak duk cerita lah biar. Nah, kita nak hak Allah janji. Nah, orang tanya jawab. Nak kata mana nak. Tapi jangan duk jajo kata cerita kau orang. Hamba boleh puasa ni Allah. Nah, tambah ni ada apa? Ada Facebook lagi apa? Ada tunjuk orang kata. Ini ke sedekah situ, ini ke derma situ, ke sini. Nah, niat kita lah, dak niat comel insya-Allah. Nah, cuma jangan kita dak riak. Riak jangan bangga diri. Dak jangan ngukit-ngukit, jangan nak suruh orang puji. Duk sebut-sebut pun dak janganlah gitu. Dak niat ikhlas insya-Allah. Hak penting ikhlas. Al-ikhlas fis sudur. Ikhlas dalam hati kita. Tidak menyakiti hati orang yang memberi sedekah. Kalau orang week kita jangan duk ngepek lah. Allah buat buka puasa lauk. Jangan duk ngepek. Terima je. Nak buat jam buka puasa lauk kata Allah kubur saja bulan. Jangan duk ngepek. Tak terima saja. Puwi tak hebat. Allah air tebu je. Jangan duk ngepek biar orang hari alhamdulillah. Kalau beli ustaz. Kalau beli. Beli lagu mana? Kalau beli tawar kau bisa. Naik kau bisa. Tu bisa. Tak suruh ngepek juga boleh puasa. Tak usah juga. Nah, beli pun tak apa alhamdulillah. Wan tak tawar. Allah nego wan, no tawar hebat. Biarlah nak suruh ngepek lah. Nah. Kita nak biar kita singkirkan segala sifat mazmumah. Sifat tak comel buih belaka boleh puasa. Kawan hari masih. Buih belaka boleh puasa ni dah. Kok ngepek kok orang ke sifat deki ke kita buih belaka. Rasa nak marah kok orang ke buih. Boleh puasa ni kita buih. Kita buih. Bersedekah dengan sesuatu yang terbaik insya-Allah akan mendapat natijah takwa. Puasa yang berkualiti insya-Allah. Dan akhir sekali untuk kita nak masuk Ramadan, kita cuba rebut malam 10 akhir Ramadan. Kena ingat. Tanda di kalender tu 10 akhir. Start malam gapo sampai malam gapo 10 akhir ni nak rebut semua. Sebab Aisyah kata kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Nabi Muhammad ni dia bersungguh-sungguh, Aisyah kata, pada 10 malam terakhir. Tak serupa dengan malam hak belum-belum. Nabi ni dia tingkatkan amalan dia pada 10 terakhir. Apa? Sebab malam ini jumhur ulama mengatakan terdapatnya malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh itu kita digalakkan supaya kita bersungguh-sungguh pada malam 10 akhir dengan kita menghidupkan malam. Malam Al-Qadar ni ulama kata, jumhur kata penyakitnya pada 10 malam terakhir. Malaikat pun wallahu a'lam.
Jangan tetap 27. Jangan. Takdir kita puasa beza dengan Thailand sehari tak. Kita 27, dia 28 dah. Kita kata balik ni dia 28. Tak, sudut cara tu. Nah, tak ke malaikat dua malam tu pun. Malam Thailand, malam ni Malaysia pula. Dah. Itu pun malam ni je. Dah, dia bukan sepuluh jual pasang malam dah malaikat lagi. Dah, dia tunggu semalam ni je. Tak, mana nasib lah. Kena kita 27, dia 28 dia. Maknanya satu malam sahaja. Tak kira Mekah ke Indonesia ke mana ke, malam tu. Nah, pagi esok subuh dia naik. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga terbitnya fajar. Ada. Sebab tu lama ke pagi esok tu nampak mendung-mendung, tak ada matahari mana. Tu alamat dia. Alamat semalam tu kau dah. Tengok pagi esok. Nah, jadi kita cubalah rebut dengan kita perbanyakkan amal ibadat. Nabi kita dia iktikaf 10 akhir di masjid. Nabi kita duduk masjid 10 akhir. Tak, kita kalau boleh 10 akhir ni kita perbanyakkan duduk masjid. Tak, sebelum ni kita buat apa? Kalau orang pecing tak, dia duduk rumah masjid kedai kopi. Rumah masjid kedai kopi. Tak. Kalau cikgu rumah sekolah kedai kopi masalah. Boleh puasa ni rumah masjid. Lagu tu. Kedai kopi tak ada dah. Nah, rumah masjid. Biar masjid ni rumah nombor 2 kita. Banyak masjid. Orang tak azan tu mari awal sikit, balik lewat sikit. Dan niat iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Masjid kita boleh iktikaf dah ni tak? Boleh iktikaf dah. Masjid iktikaf. Masuk mari subuh niat iktikaf. Duduk lama sikit lepas subuh. Tak berzikir kau dulu. Tak baru balik. Zuhur mari awal sikit niat iktikaf. Niat iktikaf semua. Tak, insya-Allah. Tak, 10 malam terakhir cuba hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 10 akhir juga kita disuruh supaya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hak Nabi kita suka baca pada malam 10 akhir ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni pun tak apa. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka kepada keampunan. Fa'fu anni, ampunlah aku ya Allah. Ini maksud dia. Nak minta banyak lah Tuhan. Nak 10 akhir ni, nak Allah bagi berlipat ganda, Allah ampun segala dosa kita, dan Allah nak bebas daripada api neraka. Ada hadis yang katakan awaluhu rahmat, dah awal dia rahmat, awsatuhu maghfirah, pertengahan dia keampunan, dah akhiruhu itqun minan nar, penghujung Ramadan bebas daripada api neraka. Mintalah, insya-Allah tubik Ramadan kita mendapat natijah takwa, Ramadan yang berkualiti. Ya, jadi rasa itulah saja untuk malam ni. Kita ambil sedikit untuk kita nak ulang kaji semula berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang berkualiti bagi kita, dengan kita melaksanakan ibadat puasa dengan sebaik mungkin comel, insya-Allah. Kita perbanyakkan membaca Al-Quran, kita istiqamah solat tarawih, kita sentiasa bersedekah, dan kita cuba hidupkan malam 10 akhir dan malam-malam lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mendapat Ramadan yang berkualiti. La'allakum tattaqun, insya-Allah.